Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakir ma nusina. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yaqulu Allah Ta'ala, ya banal adam kam min sirajin faqad atfa'athu rihul hawa. Wa kam min abidin qad afsadahul ujbu wa kam ghaniyin afsadahul ghana'u wa kam min faqirin afsadahul faqru wa kam min sahihin afsadathul afiyah wa kam min alimin afsadahul ilmu wa kam min jahilin afsadahul jahlu. Hadis kursi. Alhamdulillah, fadilah pengurusi dan kuasa surah, tuan-tuan, para hadirin-hadirat muslimin dan muslimat sekalian. Tamanya dan selamanya marilah kita merafak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala izin limpah kurnianya pada pagi ini. Sebelum pengkuliah masuk, saya mula dulu bagi mukaddimah kuliah pada pagi ini. Memandangkan lama dah tak sempat dengan muslimin dan muslimat. Lepas kita anjur buat pelancaran, lepas tu Ustaz Fauzi Mustafa, ni yang ketiga. Walaupun setiap kali kita ada kuliah-kuliah selepas sembahyang, bila saya ada, saya akan buat kuliah lah. Tapi mandanglah ni sibuk sangat-sangat. Sibuk daripada YB. Saya nak kena pergi Belanda pula lepas ni. Lepas hari ni nak pergi Vietnam, nak pergi Belanda, pun nak pergi Australia, nak pergi Tanzania. Tengoklah jadah tu, dia kata habis dunia kena pergi. Tak sekalian, dan saya juga baru saja dilantik sebagai panel penasihat halal, penasihat halal JAKIM. Jadi kalau orang nak dengar nak beri taklimat berkaitan dengan halal, JAKIM tak ada penceramah, dia panggil saya lah. Panel, di kalangan ahli panel lah. Kita sekalian, baik. Jadi pagi ni kita dengar hadis kursi, dan saya akan bagi sikit berkaitan dengan pondok Majma' At-Taqwa, perkembangannya. InsyaAllah pengembangannya lebih menarik untuk kita hadir ramai-ramai ke kuliah di Sungai Bongkok, Kampung Bongkok. Baik, sebelum tu muslimin dan muslimat sekalian, hadis kursi yang berbunyi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya banal adam, wahai sekalian anak Adam, wahai sekalian anak Adam, kam min sirajin faqad atfa'athu rihul hawa. Wahai sekalian anak Adam, berapa ramaikah manusia, berapa ramaikah min sirajin, daripada lampu yang terpadam, lampu yang terang-menerang terpadam, rihul hawa, kerana ditiup angin. Lampu lilin, minyak tanah, pelita, Allah kata, cuba hangpa tengok, duk menyala elok-elok, pergi padam. Banyak tak lampu tu padam? Banyak sangat-sangat. Lampu yang duk menyala, yang manusia patut ambil manfaat daripada lampu yang menyala tu, tiba-tiba lampu tu padam. Kita lampu elektrik ni kita tak kira dah, kita kira lampu yang dipadam dengan rihul hawa, dengan tiupan angin. Ini perumpamaan yang Allah sebut. Lampu duk menyala elok-elok, pergi padam. Berapa banyak dah lampu yang terpadam kerana ditertiup angin. Baik, maknanya patut tak boleh padam lah. Patut dia tak padam, tapi oleh kerana angin tu kuat, dia padam.
Baik. Kemudian Allah sebut wa kam min abidin afsadahul ujbu. Berapa ramai ahli ibadah yang rosak kerana dia ujub. Faham tak? Patutnya dia tak ada dah terpadam. Tak patut ahli ibadah yang rosak. Tetapi ahli ibadah yang rajin sembahyang, yang jaga Quran, yang jaga agama, seorang abid rosak kerana ujub dia. Apa makna ujub? Syok sendiri. Dia kata aku ni rajin juga rupanya. Jahannam. Nah, ujub. Dia rasa dia kagum dengan diri dia. Biarlah yang tu terus kata lah, sekiranya kita rajin sembahyang, kita pakai tudung, kita pakai jubah, kita jadi muslimin, kita jadi muslimah, tiba-tiba kita pergi ujub. Dia pergi herat isi aku noh, huduh-huduh pun murah 16 kali dah. Jahannam. Afsadahu, rosak abid itu kerana keujuban dia, kerana ujub dia, kerana kekaguman dia, kerana rasa hebat dia. Habis. Allah Ta'ala bukan nak kita ni hebat dengan kata kita hebat. Kita jadi ahli ibadah saja. Makna ahli manusia yang menuruti kehendak Allah. Nak nilai, nak bagi pahala mereka yang bukan kita. Terus ada belagak sombong kata kita ni orang alim, aku tengok aku. Sakat lah ni sembahyang tak tinggal lagi. Jahannam. Ahli aib, maknanya pelita yang duk menyala pi padam. Ahli ibadah yang duk elok-elok pi musnah buat ibadah dia dengan ujub yang ada pada diri dia. Jangan ada ujub. Satu. Wa kam ghaniyin afsadahul ghana'u. Berapa ramai manusia yang kaya rosak dengan kekayaannya. Patut dia kaya, dia boleh bantu orang, tapi dia kaya yang sombong. Contohnya, kaya yang tak boleh dengar tegur orang langsung, kaya yang kedekut. Kaya yang makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut dia kaya, dia boleh bagi bantuan lah. Kita tak kaya pun kita bantu. Tiba-tiba orang kaya ini Allah sebut afsadahul ghana'u, dia rosak kerana kekayaan dia. Dia kaya, dia niaga benda yang haram. Dia kaya, dia buat sumbangan kepada Israel. Ini rosak perniagaan dia. Contoh McD, terang-terang dia semua peruntukan dia berbilion ringgit. Rakyat Malaysia duk beli McD tu, McDonald's tu, dia semua hantar pergi ke Palestin, Israel. Israel beli senapan tembak. Kita ada heran Pak Israel ni menjaga haram jadah apa. Tak pernah lingkup. Rupanya kita duk beli McD dah. Confirm 100%. Tuan sekalian, confirm. Jangan kita masuk dah McD tu. Baik, jadi orang kaya yang rosak, kaya yang mana? Kaya yang tak jaga kekayaan ni. Dan dia lupa, kaya tadi ni anugerah Allah. Kaya anugerah Allah. Jadi macam cerita Qarun, tuan buka surah Al-Qasas, tak silap saya, ayat 67 kan 69, itulah tentang bab Qarun. Bila orang tanya Qarun, Allah sebut dalam Qarun, dalam ayat itu, la tafrah wala tabghil fil fasad. Ayat dia, wahai Qarun, jangan sombong sangat. Innallaha la yuhibbul farihin, kerana Allah tak suka dengan orang yang sombong. Kemudian kata ma'utitu ilmin ala indi, apa yang ada dekat aku ni, kata Qarun, kekayaan yang ada dekat aku ni, ala ma'indi, yang ada sebab aku pandai menjaga. Tak kena mengenal dengan Allah Ta'ala. Hampa jangan ada nasihat apa yang duk kaya raya ni sebab ala min ilmi indi, kerana ilmu yang ada pada aku pandai menjagalah, menjadikan aku ni kaya raya. Bila aku kaya raya, hampa duk atok mai pula jangan sombong. Hampa duk atok mai pula kena bagi orang miskin sikit. Oh, pandai dia tahu. Waktu aku miskin, haram hampa tak minta apa pun, hampa tak tolong pun. Dah kaya, dia rasa dia sombong dah. Dia rasa macam duit yang dia menyaga ni, kerana dialah yang pandai atok sampai dia kaya berlipat kali ganda. Ini Qarun. Tuan-tuan, boleh buka dalam surah, tak silap surah Al-Qasas, tentang dia tengok cerita Qarun. Dia jadi sombong, dia jadi belagak. Sebab apa? Sebab apabila dia melihat harta ataupun kekayaan itu milik dia sendiri dan bukan daripada
Allah Ta'ala yang bagi kepada dia. Kita pun jangan, kita pun begitu juga, menjaga kecil-kecilan. Tiba-tiba kita kaya besar, orang minta zakat, kita kata, buat dah. Waktu susah itu, hampa tolong pun tak mau. Mai aku senang sikit, zakat lah, pahala lah, mau ada gambar. Jangan kata begitu. Kerana tak sekalian, kenapa setiap kita yang ada di atas muka bumi ini, mudah bahasa syariahnya, akidahnya, kita semua dah ditetap oleh Allah Ta'ala tentang amalan dan habuan kita masing-masing. Ada orang meniaga dia tak jadi, sebab memang dalam rekod hidup dia, dalam ketetapan dia meniaga tak pandai sangat. Ada orang meniaga naik tangan, ya Allah, jadi sungguh. Jangan kita cemburu apa, sebab waktu dalam azali perut mak dia lagi, mati dia, makan dia, hidup dia, rezeki dia, Allah tulis dah. Jadi masing-masing perjalanan, kan. Kalau kita duk cemburu hati kat dia, kita dengki khianat kat dia, tak dapat apa, kita dapat dosa. Kan, tengok jiran kita, dia ni anak dia pandai ke semua, jangan dengki bang. Tengok dia pula hidup kaya raya, jangan dengki apa. Sebab apa? Sebab semua benda tu sebelum dia lahir di dunia dah ada dah. Faham? Jadi tak berlakulah khianat, tak berlakulah tabak beras kuning lah dia. Ni tahu bawa beras kuning lah, pulut lah, apa haram jadah apa semua ni nak buat apa? Pasal apa? Pasal manusia tu jahil. Kan? Kita tengok orang hidup senang lenang biar pi, kan, saya pas-pas saya mudah lagi, orang kaya lagi kita seronok. Pasal apa? Kita tak nak fikir bantu dia. Kalau dia susah, kita tidur malam tak boleh. Dia telefon kering, ustaz, susu anak saya. Kita kata lah, anak hang lah beli, tak ada apa. Nak beli dengan apa? Tuan sekalian. Jadi apabila orang tu senang, kita rasa itulah dia kebaikan. Sebab apa? Sebab kita yang senang ni pun kena ingat anugerah Allah Ta'ala. Kita yang sihat ni pun Allah kata dah, hang sihat sampai tadi, hang sampai tadi mati. Kan? Semalam saya pergi mengajak tiap malam di Selangor, di Gombak malam ni. Orang tua tu dia melawak dengan saya. Tiap hari saya pergi, dia melawak. Pergi malam dia tak ada, apa yang meninggal hak lepas. Saya kata mana Haji Azin? Dia pun semua diam. Kata Haji Azin tak nak gelak. Dia akan gelak. Dia gelak cerita dia mai. Tak gelak malam ni. Dia kata ustaz dia meninggal ya. Allah bertabak aku, balik simpan dia ni terus. Kata sekalian, saya kata ada orang Iyan bila balik Iyan ni, dia kata nanti kita balik kita duduk Iyan terus ya. Rupanya duduk sungguh. Baik tak sekalian. Baik. Orang kaya, Allah kata apa ramai orang kaya yang rosak kerana kekayaan dia. Jadi orang kaya yang sombong kita biar bidah. Yang inilah yang Allah kata orang kaya rosak kerana dia kaya. Baik. Kemudian Allah sebut lagi, wa kam min faqirin afsadahul faqru. Berapa ramai orang miskin, orang fakir, dia rosak kerana kefakiran dia. Dia lah miskin, tak sembahyang pula. Dia tak kira sembahyang apa ustaz, makan tak cukup. Dia rosak kerana kefakiran dia. Biarlah dia miskin dunia, tapi dia kaya di sisi Allah Ta'ala. Dia kaya di sisi Allah Ta'ala ni sebab dia miskin, dia tak pernah tinggal sembahyang. Dalam miskin dia tak pernah tinggal puasa wajib. Dalam miskin dia tak pernah buat maksiat. Dalam dia susah, dia miskin, cari makan pagi, makan malam, cari petang, makan pagi. Lagi dia miskin, dia susahkan dia semua orang tolong dia. Dia tak pernah syirik kepada Allah. Orang miskin ni, orang miskin tidak rosak kerana kemiskinan dia. Dah. Baik. Wa kam min sahihin afsadathul afiyah. Berapa ramai orang sihat yang rosak kerana kesihatan dia. Dia sihat macam kita, lebih daripada kita lagi tak sembahyang. Lebih dari kita lagi tak untuk aurat. Dia nampak lawa, dia dah aurat. Dia perang rambut dia buat macam-macam. Kan? Dia tak sembahyang, dia tak jaga agama. Dia sihat, tapi sihat itulah yang merosakkan dia. Patut dia sihat, dia makin dekat dengan Allah. Dia sihat, dia makin kuat iman dia. Dia sihat, dia makin banyak ibadah dia. Ni tak, makin sihat makin jauh, makin sihat makin jauh. Lupa kepada Allah. Tuan sekalian. Jadi boleh kalau begitu? Ada kalau begitu? Kita tengok lagi. Ada ke tak ada? Wa kam min alim afsadahul ilmu. Berapa ramai orang alim, orang pandai, cerdik pandai, beragama,